Assalamualaikum, nama saya Syakina sebagai selaku moderator untuk perbincangan pada malam ini yang bertajuk penderaan kanak-kanak. Penderaan kanak-kanak bermaksud dera ataupun satu perbuatan zalim yang dilakukan kepada golongan kanak-kanak. Biasanya ditakrifkan kepada mereka yang berusia kurang daripada 18 tahun. Penderaan kanak-kanak dikelaskan kepada tiga. Yang pertama, penderaan fizikal kanak-kanak, penderaan mental kanak-kanak, penderaan seksual kanak-kanak. Penderaan kanak-kanak merupakan satu masalah perubatan dan sosial yang berlaku di seluruh dunia. Okey, perbincangan pada malam ini kita memberi fokus kepada penderaan seksual kanak-kanak. Okey. Pada hari ini kami menjemput dua wakil dari, yang pertama Encik Yohanis dari Jabatan Kebajikan Masyarakat, yang kedua Encik Wazir dari IPDI Group. Okey. Tanpa melengahkan masa, kita beralih kepada Encik Yohanis. Apa pendapat Encik Yohanis mengenai berlakunya penderaan seksual kanak-kanak di Malaysia? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey. Mengikut statistik, kes penderaan kanak-kanak di Malaysia yang dilaporkan oleh JKM dari tahun 2013 sehingga tahun 2017, jika anda lihat statistik di sini, jenis penderaan yang turut menunjukkan kes tertinggi yang direkod pada setiap tahun adalah penderaan seksual, terutamanya terhadap kanak-kanak perempuan dibandingkan dengan kanak-kanak lelaki. Pada tahun lepas saja, tahun 2020, di pertengahan tahun telah direkodkan 1,600 kes, dan di penghujung tahun 2020 telah direkodkan 1,800 kes. Penderaan seksual ni sangat memberi kesan yang mendalam kepada kanak-kanak, terutamanya kepada pemikiran mereka, emosi, tingkah laku, perasaan kecewa dan takut. Kadang-kadang kanak-kanak ni sampai tidak mahu meneruskan lagi hidup mereka. So, kes sebegini juga boleh mengakibatkan mereka membunuh diri pada usia mereka, pada usia muda mereka. Dan kajian penanda aras The Economist Intelligence Unit pada tahun 2019 meletakkan Malaysia di tempat ke-23 daripada 60 buah negara dalam usaha melindungi kanak-kanak daripada jenayah seksual. Bagi kita menangani masalah ni di Malaysia, beberapa program dilaksanakan oleh JKM, termasuk mewujudkan sistem semakan pesalah jenayah seksual dalam daftar kanak-kanak serta menyediakan senarai semak bagi pemilihan pengasuh. Contohnya, kita sebagai ibu bapa ingin mengambil pengasuh atau menghantar anak kita ke tadika atau pengasuh, kita boleh membuat semakan, ya. So kita boleh buat semakan tu di pejabat JKM lah. Kita juga sekarang memperluaskan liputan perkhidmatan talian kasih di 15999, serta kalian juga boleh WhatsApp di talian 01926159999 untuk khidmat sokongan, kaunseling, pertanyaan dan aduan. Itu sajalah daripada saya. Terima kasih Encik Yohanis atas penerangan anda. Okey, sekarang kita beralih kepada Encik Wazir. Ya, saya. Apakah akta dan hukuman yang diberikan kepada si pelaku yang dikeluarkan oleh pihak polis? Okey. Terima kasih kepada saudari Sakina. Melalui akta yang telah dikeluarkan, kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 2017, iaitu Akta 792. Akta-akta ini diguna pakai terhadap kesalahan seksual terhadap kanak-kanak. Jadi antara kesalahan yang akan digunakan
dijatuhkan terhadap seseorang atau si pelaku pada kanak-kanak adalah seperti pertama sekali adalah pornografi kanak-kanak. So artinya apa-apa gambaran sama ada dalam bentuk visual, audio atau bertulis atau gabungan bentuk visual, audio serta benda-benda sebegini apabila ditayangkan serta ditunjuk kepada kanak-kanak, so kanak-kanak tersebut berhak mendapat perlindungan daripada pihak polis. So jadi polis akan mendapat info tersebut serta boleh si pelaku tersebut boleh dikenakan di bawah Akta 792. Seterusnya, kelakuan seksual secara terang-terangan. Okey, apabila bercakap dengan kelakuan seksual secara terang-terangan, okey, kita boleh lihat kanak-kanak, terutama anak-anak kita nanti, anak-anak kita, sebab itu ibu bapa harus sentiasa memantau anak-anak mereka. Jadi kita selalu sering bertanya apabila perubahan sikap kanak-kanak ini. Kita boleh lihat apabila mereka berada dalam kemurungan. So, sebagai ibu bapa perlu sentiasa mengambil tahu serta bertanya. Seperti yang kita tahu, biasanya kanak-kanak ini apabila terlibat dengan perkara seperti ini, mereka merasakan malu untuk memberitahu atau memberi informasi kepada orang lain. Apatah lagi kadang-kadang ibu bapa kawan-kawan. So ibu bapa lah yang memainkan peranan. Perlu bertanya jika terdapatnya kes-kes sebegini, ibu bapa haruslah mengambil tindakan serta terus berhubung kepada pihak berkuasa seperti pihak polis. Seterusnya, mana-mana orang yang bersedia ataupun membuat serta menganjurkan aktiviti-aktiviti pornografi kanak-kanak serta mengeluarkan video-video klip pornografi kanak-kanak adalah terjatuh pada hukuman Akta 792 ini, iaitu hukumannya adalah tidak melebihi 10 tahun penjara serta dikenakan sebatan. Itu saja saudara Gina. Terima kasih Encik Razif di ada penerangan. Okey, saya ada lagi satu saya ingin bertanya. Okey, apakah yang boleh dilakukan oleh seorang kanak-kanak jika dia sedang mengalami dalam situasi penderaan kanak-kanak itu? Maksud saudari Gina, ketika scene ataupun aktiviti itu sedang berlaku. Okey. Yes. Okey, apa yang saya ingin katakan kepada ibu bapa, perlulah sentiasa melatih anak-anak mereka supaya apabila berlaku seperti ini, anak-anak perlulah tidak mengambil, tidak melayan ataupun terus berlari, terus berjumpa orang-orang yang boleh dipercayai pada suatu ketika, pada satu tempat tersebut. So orang dewasa, mana-mana orang pun yang mendapat info ataupun mendapat aduan daripada kanak-kanak lain, seperti kanak-kanak dari tepi jalan sampai sekolah-sekolah, contoh mereka baru saja terlibat dengan aktiviti tersebut. So sebagai seorang dewasa perlulah terus melaporkan kepada pihak polis bagi menghindar aktiviti ini. Itu saja. Terima kasih Encik Razif. Hello, Assalamualaikum saudari. Ya. Saudari, bolehkah anda berkongsi dengan kami pengalaman anda di masa lalu, penderaan seksual yang dilalui oleh anda di masa lalu? Bolehkah anda berkongsi dengan kami, saudari? Waalaikumsalam. Nama saya saya nak kongsikan pengalaman saya. Saya pernah menjadi salah seorang mangsa penderaan seksual. So benda ni berlaku waktu zaman saya sekolah menengah lah. So benda ni berlaku sebab sekumpulan lelaki yang kita anggap lelaki tu akan menjadi contoh pada kita sepatutnya, tapi at the same time dia dera secara halus. Maksudnya
diorang akan buat satu grup, dan grup tu diorang akan tulis, okey, ini perempuan ni dia badan dia macam mana, perempuan ni badan macam ni. Contoh, okey, perempuan ini maaf saya terpaksa cakap, perempuan ni payudara dia besar dan botot dia pun besar. So diorang akan buat list tu, dan saya termasuk, saya pun salah seorang mangsa tu lah. So bila benda ni berlaku, dia boleh menyebabkan saya rasa macam mental, sebab orang judge kita kan, orang tengok kita macam ni. So benda ni rasa macam sakitnya kepala kan, sampai satu tahap saya terpaksa berpindah sekolah. So dia menyebabkan penyakit mental lah untuk saya sendiri. So inilah yang berlaku pada saya. Sebelum saudari berpindah sekolah, apa yang langkah lain? Adakah saudari melaporkan kes ini kepada guru ataupun pihak-pihak berkuasa? Benda ni kita dah laporkan kepada guru, tapi guru dia buat indah tak indah. Dia macam, betul ke budak ni, betul ke? Dia lebih percaya cakap lelaki tu instead of saya yang menjadi mangsa. So nak tak nak, saya terpaksa diam je lah. Okay, baik. Terima kasih saudari. Terima kasih, sama-sama. Jadi kes seperti ini sepatutnya guru juga sepatutnya memberi peranan. So saya rasa, pendapat saya, sebahagian daripada sekolah kadang-kadang mereka tidak melakukan kes-kes sebegini bagi menjaga imej atau air muka sekolah mereka, seperti yang apa yang saya rasa. So sepatutnya imej sesekolah adalah tak sepenting daripada mental ataupun apa yang berlaku pada kanak-kanak tersebut. Jadi saya beri sedikit teguran kepada sekolah-sekolah supaya mengambil lebih perhatian kepada kes-kes sebegini. Terima kasih. Kami akan membuat lagi satu panggilan kepada salah seorang pelajar Universiti Teknikal Malaysia Melaka untuk membentangkan satu idea untuk menangani masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurliana binti Nasaruddin. Saya adalah wakil pelajar daripada Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Kami akan mengadakan satu program iaitu Speak Up for Your Right bagi memberi kesedaran kepada kanak-kanak akan penderaan seksual di kalangan kanak-kanak. Program yang kami akan adakan ini di SMK iGrow yang melibatkan pelajar tingkatan 1 sehingga tingkatan 5. Program ini diadakan pada 21 April 2021. Impak kami mengharapkan impak daripada program ini adalah untuk memberi kesedaran kepada kanak-kanak dan memberi keyakinan untuk kanak-kanak yang terkena gangguan deraan seksual. Itu je lah daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada wakil pelajar Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Okey, di sini habislah perbincangan kita pada malam ini. Di sini kami menyediakan satu montaj yang dilakonkan semula mengenai penderaan seksual kanak-kanak. Hai, ini Lily. Setiap petang selepas sekolah, Abang Bob, seorang tutor peribadi, akan datang ke rumah Lily dan mengajarnya. Tetapi, Abang Bob mempunyai niat yang tidak baik terhadap Lily. Abang Bob ingin mengambil kesempatan dan meraba Lily. Lily kemudian menjerit dan melarikan diri dari Abang Bob. Lily kemudian memberitahu ayahnya mengenai kejadian tersebut. Lalu, ayah Lily menelefon 999 untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berkuasa. Akhirnya, Abang Bob berjaya ditangkap oleh polis. Ingat ya adik-adik, jika ada sesiapa menyentuh di mana-mana bahagian badan adik-adik, jerit dan lari. Kemudian, bagi tahu kepada ibu bapa atau penjaga mengenai kejadian tersebut. Melalui video yang ditayangkan tadi merupakan salah satu contoh gangguan seksual. Jika perkara ini berlaku pada diri anda atau anak anda, perlulah
melaporkan kepada pihak berkuasa secepatnya mungkin. Okey. Sekian, terima kasih.